saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh, rakan-rakan CDL yang lain, mungkin ada dalam kalangan pegawai PPD maupun pengetua, guru besar dan rakan-rakan guru yang lain. Sebelum kita meneruskan sesi CDL hands-on online session, kita memberi ruang kepada Datuk Dr. Mahinder Singh untuk berkongsi dengan kita sesi CDL snippet reflect on. Tanpa buang masa, saya mempersilakan Datuk Dr. Mahinder Singh. Dipersilakan Dr. Terima kasih Puan dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama kita pada petang ini, petang Jumaat. Kita mulakan hujung minggu selalunya untuk menyelesaikan hal-hal peribadi dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada hari ini ialah setiap individu perlu dan mahu dihargai. Dan kita tahu dalam persekitaran sekolah, dalam komuniti sekolah, keluarga sekolah atau keluarga di PPD, keluarga di JPN maupun di kementerian atau mana-mana organisasi sebenarnya. Setiap individu yang ada dalam organisasi sebenarnya dalam jiwa beliau mahu dihargai. Mungkin seseorang itu tidak akan menunjukkan bahawa beliau harapkan penghargaan itu. Tapi menjadi kewajipan pemimpin, rakan sejawat untuk menghargai setiap individu di tempat kerja atau di mana-mana. Di rumah pun sama ya. Kadang-kadang anak-anak dapat menjalankan tugas atau buat membantu ibu bapa. Kita boleh juga menghargai anak-anak kita. Saya nak bacakan apa yang Princess Diana, mendiang Princess Diana, dia sebut, everyone needs to be valued. Everyone has the potential to give something. Everyone has the potential to give something back. Kerana mereka akan memberi apa juga jenis sumbangan yang diberikan. Walaupun betapa kecilnya sumbangan itu, tapi sumbangan tersebut harus dihargai. Kadang-kala sumbangan tak semestinya dalam bentuk material, tapi boleh juga kadang-kadang kata-kata yang membina semangat akan membantu rakan-rakan. An awesome teacher is hard to find, difficult to part with, susah kita nak berpisah dengan guru yang hebat, and impossible to forget. Impossible to forget. Next slide, please. So, bagi setiap individu mahu dihargai, tanpa membuat sesuatu pun. Dalam situasi yang pertama, dia tak buat apa pun, kita hargai seseorang individu kerana sebagai manusia, kita menghargai setiap individu. Walaupun tanpa dia mencapai sesuatu. Walaupun sesuatu yang dia buat tu tidak begitu bernilai pun. Tetapi sebaliknya, kita juga dalam suasana yang lain menghargai sesuatu sumbangan. Dan di sini apa jua sumbangan, khususnya di sekolah, kita sentiasa maklum guru-guru atau pekerja ataupun murid ataupun pemegang taruh memberi pelbagai jenis sumbangan kepada pihak sekolah. Dan setiap, walaupun sumbangan yang kecil, sumbangannya tidak bernilai tinggi, tapi kita menghargai sumbangan tersebut. Dan individu yang memberi atau membuat sumbangan tersebut akan rasa dihargai. Rasa harga ini memang disebut dari segi teori pun. Ya. Dalam teori hierarki Maslow, self-esteem itu termasuklah respecting others and expecting others to respect you, expecting others to
appreciate you while you appreciate others as well. Ini dua hala ya. Dan kadang-kala ada seorang itu kita pernah tengok dalam WhatsApp, video, TikTok dan sebagainya. Ada seorang tu dia tutup lubang di jalan raya, potholes. Dan dia tak rasa apa pun. Itu sumbangan dia. Itu yang dia sanggup buat dan sebenarnya ramai orang bila memberi komen menghargai usaha yang dibuat oleh seseorang itu. Dan itu yang paling kecil, tapi mungkin dari segi fizikal. Yang satu lagi ada orang yang mereka gadget dan buat sesuatu pembaharuan dan sebagainya. Mereka juga dihargai. Tak semestinya penghargaan itu hanya diberi kerana seorang itu mencapai sesuatu yang memang diagung-agungkan. Umpamanya, dia mendapat pingat emas dalam satu pertandingan dan sebagainya. Sememangnya kita menghargai, kita menyanjung tinggi. Tetapi bukan semua orang boleh berbuat demikian. Maka kita sentiasa perlu menghargai apa jua yang dibuat oleh seorang individu. Dan yang pertama tadi saya kata kita hargai manusia. Masih lagi kita boleh ingat bila seorang bayi, kita memberi kasih sayang, menghargai dan sebagainya. Walaupun bayi itu adalah seorang kanak-kanak dan tidak memberi apa jua sumbangan pun. So perkara yang sama, bila kita buat dengan orang yang dewasa pun sama. Kita menghargai orang itu tanpa mengira, tanpa melihat apakah sumbangan yang boleh beliau beri, tapi sebagai manusia sahaja. Next slide please. Dan know your value. Kita semua ada harga diri. Kita ada kelebihan. Kemahiran yang ada pada kita sebagai guru, of course, PDP kita, style mengajar kita. Saya tak sebut kaedah mengajar, saya kata style mengajar. Setiap guru ada style dia tersendiri. Tools yang kita gunakan untuk PDP, kehebatan kita untuk memimpin co-curriculum dalam sukan umpamanya melahirkan atlet. Tapi selain daripada itu, guru-guru ya, ada yang mempunyai kehebatan menjadi juruacara, ada yang boleh mengubah lagu, boleh menulis cerpen, sajak dan sebagainya. Mereka bentuk sesuatu gadget dari segi teknikal, mereka boleh buat persediaan untuk apa-apa persembahan dan sebagainya, melukis mural, menghias, AJK makanan, masih lagi aktif dalam permainan. Ramai guru yang pernah memenangi juga pingat emas, gangsa dan sebagainya dalam pertandingan-pertandingan peringkat negara, kebangsaan dan antarabangsa ya. So ada yang aktif dan memberi sumbangan masih lagi. Ada yang memang hebat dari segi kepimpinan guru, teacher leader ya. Dia boleh memberi bantuan kepada rakan lain dan kadang-kala dia boleh perhebatkan kelab guru. Dia cikgu-cikgu ni event manager, boleh memimpin murid, dia boleh rapat dengan murid-murid yang nakal pun, boleh menyelesaikan, boleh membetulkan mereka. Ada guru yang mempunyai jaringan yang baik, boleh mencari penaja dan banyak lagi. So maksud saya di sini bahawa kita boleh menghargai semua ni. Of course kita ada yang utama yang di atas, tapi ada banyak lain yang plus-plus itu yang ada pada seorang guru atau seorang pegawai di PPD, JPN maupun di kementerian. Sesuatu kejayaan akademik atau ko-akademik adalah gabungan bahagian-bahagian kecil yang saya sebut tadi, termasuk campur dengan bahagian yang besar, acara yang sebenar, hala tuju yang sebenar. Dan kalau segalanya, kadang-kadang kita menganjur sesuatu event, jangan lupa setiap bahagian adalah penting.
Kalau pendaftaran jalan dengan baik, dewan disusun dengan baik, segala atur cara di pentas berjalan dengan baik. Dan itu akan menjadikan satu-satu acara itu berjaya. Jangan kita ketinggalan, never forget the 5%. Ada satu dalam pengalaman saya, yang berhormat masa itu Menteri Pelajaran melawat IPG Raja Melewah. Dan setiap pensyarah ada tugasnya. Dan ada pensyarah tanya saya, doktor, saya jaga Wan Milo, ni apa tugas saya? Kata tak apa, you must make sure that everything goes on well. You know, orang berbaris dan tak ada sampah sarap dan sebagainya. Dan kemudiannya bila semua dah habis, dia ketawa, doktor, I understand. Saya tahu kenapa saya diletakkan di situ dan saya pun memang secara sukarela saya ambil tugas saya itu dengan tanggungjawab. Ada yang lain yang jaga bab-bab lain dalam acara itu. So, setiap satu itu adalah penting. Never forget the 5%. Kerana 5% ya, 5% umpamanya nak mengatur di mana ramai orang nak datang, 100 orang, banyak kereta akan masuk ke sekolah. Perkara itu perlu difikirkan sebelum acara. So, tuan-tuan dan puan-puan, setiap seorang itu boleh memainkan peranan, walaupun kecil, walaupun besar. Dan setiap peranan itu adalah sebahagian daripada kejayaan sesuatu acara, kejayaan akademik sekolah atau kejayaan co-akademik sekolah, PPD atau di peringkat JPN dan di kementerian. Next slide please. Dan setiap orang, everyone is valued. Everyone matters. Everyone matters. Guru dan murid yang mempunyai pelbagai bakat dan kebolehan, pekerja yang mampu membantu dalam pelbagai tugas, stakeholder, pemegang taruh yang mampu memberi pelbagai sumbangan kepada organisasi. Saya masih ingat, saya berurusan pada tahun 90-an, banyak berurusan dengan Yayasan Jepun. Dan di situ saya kenali seorang, nama dia Encik Razali. Razali dia merupakan pemandu bagi pengarah Yayasan Jepun. Tapi bila saya menghadiri satu upacara di Yayasan Jepun ya, dekat Ampang masa itu, dan saya lihat yang menjemput tetamu datang ialah Encik Razali. Kemudiannya saya nampak beliau sendiri sedang memasang LCD dan sebagainya. Serba boleh. Tapi sebenarnya dia juga pemandu. Jadi pemandu, AJK sambutan dan juga teknikal. 3 perkara. Dan bila saya kata, oh, Encik Razali hebat, dia kata ini biasa dalam budaya kerja di Yayasan Jepun ni. Kita boleh buat semua. Kita dilatih, kita diberi peluang untuk menyerlah dalam pelbagai perkara. So dalam organisasi kita, setiap individu itu penting. Everyone matters. Setiap individu itu ada kebolehan. Setiap individu itu boleh memberi sumbangan. Akhir sekali, seperti yang saya selalu bacakan ungkapan, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Dan jangan lupa, hari ini saya tambah dengan satu lagi, the most effective kind of education is to play amongst lovely things. Ini yang disebut oleh Plato. The most effective kind of education is to play amongst lovely things. Dan we learn through play. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada hari Jumaat ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan kita sentiasa memberi sumbangan dan menghargai rakan kita, menghargai murid kita, menghargai pemimpin kita. So itu saja dari saya pada petang ni. Saya serahkan kembali kepada moderator atau penganjur kita. Okey, terima kasih Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna lah untuk kita semua. Sebabnya saya suka sangat tajuk hari ini, iaitu setiap individu perlu ataupun mahu dihargai. Kadang-kadang kita tak perasan seseorang tu tugasan dia atau sumbangan yang dilaksanakan hanyalah sekecil-kecil sebagai AJK pendaftaran, sekecil-sekecil sebagai AJK kebersihan, tapi
everyone matters and never forget the 5%. Tak ada 5% tu sesuatu program atau sesuatu pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Okey. Apa yang Puan Nabila sebutkan itu, saya sebut juga tentang pengalaman saya sendiri. Saya diajar tentang 5% ni, saya masih ingat Datuk Kamaruzaman. Dia timbalan ketua setiausaha di kementerian masa itu. Dan saya ditugaskan sebagai koordinator bagi persidangan Menteri-Menteri Pelajaran. Banyak persediaan dibuat. Tapi dia selalu ingatkan kami, Doktor, remember, 1.5 years planning, but don't forget the 5%, dia kata. Setahun setengah kita merancang untuk nak buat persidangan ni. Jangan lupa 5%. Setiap 5, jangan bagi 5% merosakkan 95%. So 5% itu adalah amat penting. Setiap satu detail itu kita perlu beri perhatian. Dan saya belajar. Dan hari ini saya kongsikan 5% ni dan juga menghargai setiap individu kerana itu adalah intipati ya, dalam kejayaan sesebuah organisasi. Dan kadang-kadang di sekolah ya, ramai unsung hero ya. Ya, Ada orang tak suka juga. Asyik-asyik aku AJK kebersihan. Ya. Asyik-asyik aku AJK kebersihan. Saya masih ingat saya pensyarah di Jabatan PJ dekat IPG Ilmu Khas tahun 90-an. Kalau Jabatan PJ susunan kerusi dalam Dewan dan susun kembali selepas habis upacara. Itu tugas Jabatan PJ. So kadang-kadang kita ketawa, tapi sebenarnya kita ada pelajar PJ yang dia orang seronok, dia boleh buat semua perkara yang dia dalam pakaian sukan dan sebagainya. Kita ambil tugas itu secara membina. Ya, Balik betul. kepada anda, Nabila. Okey, terima kasih doktor. Memang ya, betul, everyone matters and never forget the 5%. So, walaupun yang itulah pengalaman macam kita kata asyik-asyik saya AJK ni, asyik-asyik saya AJK ni, tapi sebenarnya tanpa kita tu dalam sesuatu organisasi atau sesuatu pelaksanaan program tu tak dapat nak jalan dengan elok, dengan seperti yang dirancangkan. Okey, sangat menarik, permulaan yang sangat menarik dan memberangsangkan. Saya nak ucapkan selamat datang dahulu dan kepada rakan-rakan CDL yang lain yang baru sahaja masuk. Okey. Saya just nak komen sikit, ada Cikgu Mas, maybe sebab orang nampak kelebihan kita kat jawatan kuasa tersebut, itu yang dapat jawatan kuasa yang sama. Ya, Betul. itu kelebihan kita. Betul-betul memberi manfaat kepada sesuatu program dan organisasi kita. So, hari ini kita akan berkongsi untuk sesi CDL Hands-on Online Session siri ke-62. Wah, dah angka 6 dah depan tu. Okey, siri CDL Hands-on Online Session yang ke-62 ini kami membawa Cikgu Maisara untuk berkongsi dengan kita pada hari ini. Kita teruskan pada tuan-tuan dan puan-puan. Sesi ini membawa objektif untuk kita berkongsi ilmu dan kemahiran. Kita nak bangunkan kompetensi guru, kita nak meningkatkan keupayaan guru-guru kita. Sama ada guru-guru yang di Malaysia barangkali boleh juga membantu kepada rakan kita yang berada di Indonesia. Dan juga kita nak bina jalinan jaringan antara satu dengan yang lain untuk mempercepatkan ilmu yang kita dapat sebar luaskan juga kepada rakan-rakan lain. Baik, sesi ini seperti biasa berjalan selama 1,5 jam dari jam 3 hingga 4:30 petang dan berlakunya pada setiap hari Jumaat seperti mana Cikgu Nabila Farhana kata tadi, dah 62 minggu kita ke udara. Baik, sesi ini seperti biasa juga akan dapat link daripada Urus Setia selepas kita mendaftarnya yang kita buat ialah secara percuma. Baik, seterusnya, pada hari ini pembentangan kita dah katakan tadi ialah Cikgu Maisara. Kalau kita tengok, Cikgu Maisara ialah merupakan guru yang kali pertama nak berkongsi dengan rakan-rakan CDL yang lain, dengan peserta-peserta yang lain dan
pengalaman kalau kita tengok orangnya berasal dari Batu Pahat Johor, memiliki ijazah sarjana muda pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dari Universiti Teknologi Mara, dan juga optionnya tentulah pendidikan jasmani. Sebab tu hari ini berbicara pun tentang SEGAK, telah terlibat dalam banyak penglibatan, dan antaranya menjadi penceramah simposium pendidikan hebat, champion teacher for Shell, Explorer STEM Challenge for Incubator School. Juga Cikgu Fahana dah berkhidmat lama juga, sejak tahun 2009 dari 3 buah sekolah, dan pencapaiannya pelbagai. Kalau kita tengok antara anugerah yang diperoleh ialah anugerah Guru Inovatif Peringkat Negeri Kuala Lumpur, finalis Guru Inovatif Peringkat PPD Keramat, anugerah Tokoh Guru Peringkat Sekolah, dan yang terkini kalau kita tengok pada tahun 2017 dan 2021 tu anugerah kepimpinan kurikulum terbaik di peringkat sekolah. Jadi macam-macam yang telah diperoleh yang kejayaan Cikgu Maisarah. Seterusnya, So untuk hari ini sesi CDL Hands-on Online Session kita bersama dengan Cikgu Maisarah yang bertajuk kaedah meningkatkan prestasi kecerdasan murid sebagai pemudah cara dengan menggunakan aplikasi bateri ujian SEGAK. Bu SEGAK. Dia berkaitan dengan subjek PJK, tapi mungkin dapat memberi satu idea yang baru yang boleh dilaksanakan di sekolah masing-masing. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Maisarah untuk meneruskan sesi CDL Hands-on Online Session ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya ni sebenarnya first time menggunakan Zoom ni actually. Tapi tak apa, kita cuba belajar, dan sebenarnya pun kita cikgu-cikgu ni dalam sesi sentiasa belajar. Okeylah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat petang kepada semua guru-guru yang saya rasa anda semua berada dalam keadaan yang sihat, yang tenang, okey. Petang-petang mendung, redup macam ni kan, kita boleh share sama-sama, dan saya juga masih lagi dalam proses belajar dan mempelajari sesuatu yang baru. Jadi apa yang saya cuba nak share pada cikgu-cikgu semua adalah berkaitan tentang satu aplikasi yang telah saya bina. Sesi saya adalah berkenaan tentang kaedah meningkatkan prestasi kecerdasan murid sebagai pemudah cara dengan menggunakan aplikasi bateri ujian SEGAK. Okay. Baik, cikgu-cikgu semua pernah tak dengar perkataan ujian SEGAK? Ada tak di antara cikgu di sini yang datang daripada guru-guru PJ, sekolah menengah atau sekolah rendah? Boleh tak kita tengok di situ? Cikgu boleh respon dalam ruangan chat. Okay? Ada tak di kalangan kita yang memang pernah dengar SEGAK? Okey cikgu, pernah ada jadi guru PJK? Ada. Ya, betul. Kalau ikutkan ujian SEGAK ini, dia wajib dilaksanakan setahun 2 kali bagi semua guru-guru PJ, sekolah bermula daripada sekolah rendah, 10 tahun bermula darjah 4 sehingga tingkatan 5. Dan ujian ini perlu dimasukkan ke dalam sistem PAJSK yang mana setiap tahun akan dibuka juga. Ada masa-masa dia, masa-masa tertentu, dan wajib diisi oleh semua guru PJ setahun 2 kali. Jadi terima kasih cikgu. Okey, yang bagi respon ada, pernah ada. Okey, ada di antara cikgu-cikgu yang bukan option, betul? Tetapi diminta untuk mengajar subjek PJ, betul kan? Okey, ada. Ramai. Di sekolah saya pun ramai. Jadi antara sebab saya membina aplikasi ini adalah salah satu saya akan ceritakan nanti. Okey.
Baik, saya pergi kepada slide saya yang seterusnya. Okey, ini adalah objektif saya. Cikgu boleh nampak dalam skrin tu objektif perkongsian saya adalah tujuan untuk murid, yang pertama murid. Okey. Murid dapat menguasai dan memahami konsep dalam kecergasan. Kadang-kadang murid kita ni bila kita minta dia untuk melaksanakan sesuatu ujian, sesuatu aktiviti, dia tidak faham. Dia tidak tahu dengan jelas apa sebenarnya yang sedang berlaku. Betul tak cikgu? Okey. Kalau kita laksanakan ujian segak ni, kadang-kadang kita bagi tahu saja. Okey, hari ni cikgu nak buat ujian segak. Tanpa ada sebarang persediaan, tanpa ada sebarang makluman awal, tanpa ada sebarang latihan. Betul tak cikgu? Sebab kita pun dapat arahan daripada pihak kementerian untuk laksanakan ujian segak pada sekian tarikh. Jadi selain daripada murid dapat menguasai dan memahami konsep, saya juga memfokuskan kepada guru. Okay? Guru itu mahir mengendalikan PDPC PJPK dengan topik kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Jadi kalau kita tengok ujian segak ini, dia adalah di bawah topik kecergasan fizikal, cikgu ya. Dalam konsep kecergasan ni, kita nak tahu sebenarnya dalam komponen kecergasan itu sendiri ada 5 perkara yang penting. Okey, yang pertama iaitu daya tahan kardiovaskular. Yang kedua adalah daya tahan otot. Ketiga, kekuatan otot, flexibility dan komposisi badan. 5 elemen ini penting, komponen ini penting dalam menentukan tahap kecergasan seseorang murid. Jadi kalau kita tahu, rupa-rupanya selama ni kita tahu hanya nak tengok murid cergas tu kalau dia pandai berlari, betul tak? Bila dia laju berlari, cergaslah murid tu. Salah ya cikgu? Sebenarnya di dalam konsep kecergasan, dia ada 5 komponen penting, yang mana 5 komponen penting ini kita akan nilai dalam ujian segak. Akan tetapi, adakah murid tahu dan faham tentang konsep tu? Dan adakah cikgu itu sendiri tahu dan faham tentang konsep itu? Kadang-kadang kita tengok dalam buku teks secara bacaan kita, okey? Kita kalau ada seseorang tu dia boleh lebih faham bila dia tengok gambar. Bila ada seseorang itu dia lebih mudah untuk faham bila dia tengok video. Baru dia faham. Okey? Jadi apabila saya mendapat idea untuk mencipta aplikasi ini, saya dapati saya gunakan kaedah video. Okey, saya gunakan kaedah teknologi supaya semua murid di seluruh Malaysia yang mana terdiri daripada murid sekolah rendah ke sekolah menengah, diorang boleh buat latihan di rumah. Tak ada masalah. Dan mereka boleh dapat grade mereka secara cepat. Okey? Baik, itu antara isu-isu yang boleh saya selesaikan. Okey, isu-isu yang boleh diselesaikan apabila kita cuba untuk gunakan apps Busegak ni. Okey, yang pertama, murid dapat menguasai konsep dalam kecergasan. Ni yang main sekali lah. Okey, bila dia dah tahu, dia dah tengok apps itu, rupa-rupanya macam ni. Sebab dalam apps tu saya selitkan sekali dengan video pelaksanaan. Okey, yang kedua adalah murid dapat tahu skor grade sebenar mereka. Dengan cepat. Sebab kalau cikgu PJ tahu kan, ada antara kita cikgu PJ kan, bila agak-agak kita boleh tahu result segak kita. Result yang kita key in dalam PJSK tu. Boleh tak cikgu sekolah rendah, sekolah menengah respon? Bila kita agak-agak kita boleh tahu result mereka? Hujung tahun? Ataupun pada waktu sesi PJSK dibuka? Betul tak cikgu? Betul ya. Sebab tu kita hanya tahu secara murid ni buat 12 kali, murid ini buat 13 kali. Tapi kita tak tahu sebenarnya grade sebenar ujian segak itu dia memainkan peranan dalam menentukan skor sebenar mereka.
Ya betul Cikgu Azrina. Bila kita key in dalam sistem, baru kita tahu skor kita. Tetapi bila saya cipta apps ini, murid-murid boleh tahu terus result mereka. Okay? Melalui Android lah ataupun handphone je, senang saja. Okay. Yang ketiga, isu yang boleh diselesaikan adalah BBM akan lebih menarik minat murid. Sebab kita guna teknologi. Cikgu, kalau kita dah melangkaui tempoh pandemik yang agak lama, ya. Saya pun rasa dia punya kesusahan dia. Tetapi di sebalik kesusahan tu kita banyak perkara yang kita pelajari, betul tak? Okey. Dalam masa 2 tahun lah, saya kata setahun lebih, 2 tahun. Kita masih mencari-cari kaedah yang paling cepat, yang paling terkini, yang paling mudah untuk murid-murid dia selari dengan kecanggihan dunia sekarang kan. Sebab murid-murid kita, mereka lebih advance cikgu daripada kita. Okay. Mereka lebih advance. Mereka lebih tahu dan lebih cekap dalam menggunakan teknologi. Sebab itu bila saya gunakan apps, murid akan rasa teruja. Sebab cikgu ada apps rupanya, ada kaedah mengira yang cepat untuk saya tahu skor saya. Sebab tu bila kita guna apps Busegak, dia akan menjadikan bahan bantu mengajar kita lebih menarik. Murid akan rasa teruja, murid akan terasa excited, orang kata sekarang kan, excited. Kemudian murid akan rasa tercabar, berlumba-lumba untuk dapatkan skor. Itu yang keempat lah, isu yang keempat. Murid akan lebih, bila dia dah tahu result skor mereka, mereka akan lebih bermotivasi. Okay? Lebih bermotivasi nak dapatkan result ujian SEGAK ataupun nak dapatkan skor yang lebih tinggi berbanding orang lain. Bila dia tahu kawan dia, dia dapat A, kenapa saya dapat B? Dia dapat C, saya dapat D, macam mana saya nak dapatkan A? So dari situ, bila kita tengok apps itu, murid-murid ni dia akan cuba untuk berlatih dengan betul. Berlatih bersungguh-sungguh di rumah. Cikgu pun dah tak perlu nak risau tentang pengajaran PDP ujian SEGAK nanti. Okay? Kemudian guru, ini untuk guru. Saya nak minta, ada tak guru-guru bukan option PJ kat sini yang dipaksa lah ataupun diminta untuk mengajar subjek PJ? Ada kan? Jadi ada di antara kita, dia terdiri daripada cikgu sains atau cikgu matematik, cikgu BM, cikgu sejarah yang terpaksa mengajar satu subjek PJ, contoh kelas tingkatan 1 ataupun tingkatan 3. Okay? Pada waktu yang sama, tiba-tiba ketua panitia PJ tanya, okey, cikgu Afika ataupun cikgu Zafika minta minggu depan kita akan buat ujian SEGAK ya. Cikgu ni pun terpinga kan. Okey. Apa tu ujian SEGAK? Okey. Jadi kalau paling senang kita nak faham ujian SEGAK ni adalah dengan cara membacalah buku teks. Tetapi adakah di antara kita rajin nak membaca buku teks? Okey? Mungkin kita memang terpaksa baca ataupun kita nak satu kaedah yang paling mudah dan cepat untuk kita faham. Betul tak? Ni sekarang teknologi cikgu. Kita nak satu kaedah yang paling mudah, paling cepat kita nak faham, iaitu dengan tengok video. Jadi saya berusaha untuk mencipta apps ini dengan berdasarkan kepada ada video simulasi dalam apps itu, dan juga murid boleh key in atau cikgu boleh tengok sekali dalam apps itu bagaimana pengiraan SEGAK ini dilaksanakan. Okey cikgu, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah paparan. Okey, paparan logo dalam apps Busegak saya dalam Android. Ini paparan dia. Okey, bernama Busegak. Busegak ini dia daripada perkataan bateri ujian SEGAK. Okey, bateri ujian SEGAK. So ini adalah paparan yang pertama
Okey. Dalam sini ada lelaki dan perempuan. Kenapa ada lelaki dan perempuan? Kerana kecergasan murid berbeza berdasarkan jantina. Okey? Lelaki lain kiraan dia dan perempuan norms dia lah lain. Baik, ini adalah bagaimana murid mengisi skor mereka setelah mereka melaksanakan aktiviti ujian segak. Mereka akan isi skor mereka ke dalam apps ini. Okey, ini dia punya paparan yang kedua lah setelah melihat paparan yang pertama tadi itulah. Okey. Baik, saya nak cerita satu benda lah dekat cikgu-cikgu semua. Pada tahun 2008, segak mula dilaksanakan kepada semua murid tingkat darjah 4, 10 tahun, berumur 10 tahun sehingga murid tingkatan 5 iaitu berumur 17 tahun. Jadi, pelaporan segak ini dia akan memberi maklum balas kepada murid, guru-guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan pihak yang berkepentingan tentang tahap kecergasan fizikal murid. Saya bukan cakap benda ni cakap-cakap kosong cikgu ya. Sebenarnya ujian segak ini sangat penting. Sebab itu ada di antara sekolah-sekolah yang mereka cuba nak dapatkan murid ini dapat skor mereka yang terbaik. Sebab kita nak bantu murid cikgu. Mana ada dalam dunia ni kita tak nak bantu murid kan? Setiap guru nak bantu murid dia, betul tak? Begitu juga dengan cikgu-cikgu PJ. Sebab walaupun mereka tiada dalam peperiksaan SPM dan sebagainya, tetapi mereka terlibat dalam kurikulum pentaksiran ujian segak. Jadi sebab itu kita nak minta kita nak supaya anak murid kita dapat result yang bagus cikgu. Dapat satu keputusan ujian segak yang membanggakan mereka, yang boleh melayakkan mereka masuk ke sekolah-sekolah yang mereka hendaki. Okey. Jadi saya pergi ke slide yang seterusnya. Okey, cikgu-cikgu, kita nak berkenalan dululah. Saya dah cerita sikit-sikit kan. Okey. Saya nak berkenalan dulu dengan cikgu-cikgu semua. Bolehlah cikgu-cikgu share QR code di situ, scan QR code di situ ataupun masuk dalam Mentimeter saya ni, okey. Dan kita akan tengok di situlah. Okey, nanti saya share juga result dia di sini. Okey. Cikgu, okey, Nabila, ada cikgu SMK Terbabung, cikgu siapa ni ya? Boleh kita berkenalan cikgu-cikgu. Saya pun nak berkenalan juga dengan cikgu-cikgu PJ seluruh Malaysia ni. Ada cikgu yang bukan cikgu PJ pun boleh cikgu. Boleh share, nyatakan sekolah, subjek dan nama cikgu. Okey, BK, PJ, PK Aisyah. Cikgu Aisyah, okey. Okey, SMKTSR, Cikgu Afika. Okey, Sekolah Menengah SPBPI Selandang Maths Mas. Okey cikgu, terima kasih. Tu. Orang daripada SK Sub Keningau. Okey. SK Catherine English, Cikgu Khadijah. Alright. Okey, SMK Terbabung. Okey. Tu ramai lagi tu cikgu-cikgu. TSR, BI, Cikgu Suzana. Cikgu bukan subjek pun boleh cikgu, tak ada masalah. Cikgu tulis saya pun nak berkenalan juga. Ada di antara kita yang tiba-tiba tahun depan kita kena ajar PJ cikgu. Okey. Saya bukan nak menakut-nakutkan cikgu ataupun nak ketawakan ke ataupun nak berseluruh dengan cikgu. Benda ni adalah ilmu. Okey. So saya suka nak share dengan cikgu kalau kita pernah ajar PJ masa jadi guru ganti sekolah rendah. Ya betul. Kadang-kadang kita subjek PJ ni memang siapa-siapa boleh ajar. Tetapi tidak semua boleh mengajar dengan kaedah dan teknik yang betul. Okey, TSR Cikgu Fadil. Thank you Cikgu Fadil. Okey. Cikgu English pun ada, ramai cikgu English kat sini. Okey. Cikgu Bahasa Cina pun ada. Thank you cikgu. SK Sungai Buloh. Buloh 5, Pendidikan,
pendidikan Islam saya rasa tu kan. Cikgu Suzana dari SMK Jalan Reko. Subjek apa cikgu? Kena cuba tulis subjek. Okey, Cikgu Devi, Cikgu BM. Cikgu English, Serita. Okey, Cikgu Biology, Cikgu Azrina. Alright. Cikgu Azrina pun mesti dia mengajar PJ juga. Okey. Cikgu Erina, Cikgu Kiarama, saya Cikgu Erina. Okey. Ramai yang masuk ni. Seronok saya dapat berkenalan dengan cikgu-cikgu. Cikgu BM, Cikgu BM, SMK KBS, Cikgu Syed Abdul Rahim. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, SMK Sepulut, pendidikan moral. PM ya, PM pendidikan moral ya. Cikgu Clay. Okey. Cikgu Noraidah binti Zainuddin. Terima kasih cikgu. Cikgu subjek apa cikgu? Tak tulis di situ. Kalau kita berkenalan secara online ni, sebenarnya kita punya kaedah perkongsian itu akan jadi lebih terbuka, lebih luas cikgu. Betul tak? Betul tak Cikgu Nabilah? Kadang-kadang lebih ramai kita berkenalan secara online ni, lebih banyak ilmu yang kadang-kadang kita boleh kongsi bersama. Okey? Baik, saya dari SK Taman Sri Rampai, Cikgu Tengku Mazlina. Okey, Cikgu Pendidikan Agama Islam. Cikgu Tengku. Okey. Alright, thank you Cikgu Kiaramas. Okey, ajar account. Ajar account mesti cikgu pernah ajar PJ ke? Okey, SK Dalit Keningau, Cikgu Prasekolah. Okey, tak ada masalah cikgu, boleh je dengar satu perkongsian yang saya rasa semua orang boleh share di sini kan. Okey. Baik, saya cikgu ya. So, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Kita dah berkenalan. Ramai cikgu di sini. Tak semestinya cikgu PJ saja. Seronok saya. Ramai yang kawan-kawan daripada bukan subjek PJ juga. Okey. Baiklah, cuba cikgu nyatakan perasaan cikgu hari ini. Saya nak tahu juga perasaan cikgu hari ini. Happy ke? Terpaksa. Saya terpaksa dengar CDL pasal saya punya credit hour tak cukup. Tak apa cikgu, tak ada masalah kan. Selain dapat ilmu, kita juga dapat tambah mata kredit. Betul tak? Betul Cikgu Nabilah? Betul. Ya. Seronok saya nak berkongsi di sini dengan cikgu-cikgu. Emosi cikgu-cikgu. Oh, seronok, gembira, happy. Okay, chill, awesome. Okay, semua yang seronok-seronok je ni. Cuba cikgu share dengan saya. Excited. Oh, excited. Macam saya juga cikgu. Saya pun excited nak kongsi dengan cikgu. Sebab benda ni kadang-kadang satu teknologi kan, kadang-kadang kita gembira tapi penat sikit. Betul lah. Sebab dah hujung-hujung minggu kan. Happy. Okay. Gembira, excited, seronok. Apa lagi cikgu? Apa perasaan cikgu rasa? Boring lah cikgu. Cikgu Maisarah ni. Cakap apa ni kan? Okay, teruja. Okay, teruja. Okay. Kadang-kadang kita boleh je nak rasa saya teruja tetapi saya tak larat. Rasa macam terpaksa. Okay. Awesome. Terpesona. Oh, terpesona. Terpesona dengan apa tu cikgu? Dengan app saya ke? Nanti kita tengok app saya. Cikgu akan rasa terpesona ke rasa terkesima? Okey cikgu. Apa lagi cikgu rasa? Cuba share dengan saya. Mungkin kita boleh excited sebab esok cuti, betul? Itu yang paling seronok sekali kan? Sebab esok dah cuti. Padahal kita baru cuti 3 hari cikgu. Tapi tak apa. Bila cuti je memang cikgu-cikgu sangat seronok. Saya pun sama. Saya suka juga kalau cuti. Okay. Okay cikgu. Boleh share lagi perasaan cikgu apa? Tak sabar nak tengok apps. Sabar cikgu. Sabar ya. Kita tengok apps kita ni nanti. Cikgu pun sebenarnya boleh download terus dalam Google Play Store. Boleh tengok kat situ. Malam ni boleh godek-godek dah.
Timbang rasa. Okey, timbang rasa. Apa maksud timbang rasa tu cikgu? Oh, perasaan. Okey. Saya dah download dari App Store. Oh, okey. Bagus cikgu. Terima kasih. Mungkin cikgu dah gunakan. Puas hati. Oh, puas hati sebab apa tu cikgu ya? Okey, teruja, puas hati, seronok, happy. Banyak lagi. Cikgu kalau rasa-rasa nak tulis dekat chat pun boleh. Nak tulis dekat Mentimeter pun boleh. Saya suka dekat Mentimeter ni sebab dia ada color-color. Kan? Dia menarik. Gembira. Okey. Semangat sebab penceramah. Oh, okey. Terima kasihlah cikgu. Ni mesti excited. Okey, baik. Kita tengok lagi cikgu Ida. Ida Fazriza pun kata seronok. Okey cikgu, terima kasih cikgu banyak-banyak. Alright. Baik, kita dah tahu perasaan kita dah share perasaan kita hari ni. Ada yang gembira, ada yang penat tapi berbaloi. Happy, sambal kena teh tarik. Okey. Bahagia, oh seronok cikgu. Oh seronok, okey. Seronok saya cikgu respon dekat saya punya chat di situ. Okey, kita dah share macam-macam dengan cikgu. Gembira, happy, excited dan saya sebenarnya pun teruja nak share dengan cikgu pasal apps ni kepada cikgu. Okey, baik, kita pergi kepada slide seterusnya. Sebelum kita tahu apps ni sebelum kita explore apps ni kita kena tahu apa itu kaedah yang saya gunakan dalam apps ni. Okey? Kaedah Busega ini merupakan satu kaedah yang dirancang dan diilhamkan sebagai satu cara atau satu langkah untuk mengatasi masalah kecergasan murid dan menyelesaikan masalah kurang panduan di kalangan guru-guru subjek PJ. Especially guru bukan option. Okay? Tetapi ada je rakan-rakan yang mereka memang option PJ tetapi mereka kurang panduan sebenarnya. Sebab benda ini setahun hanya 2 kali pelaksanaan dia. Okey. Baik, majoriti masalah yang dihadapi murid adalah mereka tidak tahu konsep tau. Okey. Mereka tak tahu konsep dalam meningkatkan kecergasan fizikal mereka. Sebab itu ada di antara mereka buat je. Mereka buat. Bila cikgu disuruh untuk buat, mereka buat. Tapi tidak tahu bahawa apa yang mereka buat itu adalah untuk meningkatkan tahap kecergasan. Jadi, jika masalah ni kita tak bendung dari sekarang, kemungkinan mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar. Contohnya, peningkatan obesiti. Okay? Di kalangan murid serta kurang cergas dalam melaksanakan aktiviti fizikal. Okay? Kita selalu perasan, kita kalau jadi cikgu PJ, kita tahu dah kalau tengok gaya murid ni dalam kelas, bila dia bercakap dengan kita, bila dia buat kerja ataupun homework yang kita bagi, kita tahu murid ni kalangan murid yang tak cergas, betul? Okay. Ada juga murid yang memang dia cergas, tetapi masalah yang dia hadapi adalah peningkatan berat badan. Sebab itu dalam apps itu dia ada cara pengukuran BMI atau kita panggil sebagai Body Mass Index. Okay? Jadi kaedah yang kita gunakan, yang saya gunakan ini adalah kaedah yang kita panggil sebagai bateri ujian Sega atau Busega. Okay? Jadi Busega ini dia sangat sesuai digunakan untuk mengajar dan membimbing murid yang sangat lemah dalam memahami dan menguasai konsep kecergasan dan sering mendapat skor yang rendah dan kurang memuaskan. Ada je cikgu anak murid kita, kita rasa dia tidak obes. Okay? Bila kita ukur pengukuran berat badan dia, BMI dia normal. Okay? Berada dalam keadaan yang normal. Tetapi bila kita check ataupun kita kira skor grade ujian mereka di kalangan murid yang kurang cergas. Okay? Mungkin skor mereka dalam D atau C. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Kita nak semua anak murid kita kalau boleh dapat A dalam ujian Sega. Okay? Selain itu juga kaedah ini juga
juga berjaya untuk membantu guru dan murid untuk mengetahui skor grade ujian segak mereka dengan cepat dan mudah. Tak perlu tunggu PJSK untuk buka. Cikgu boleh terus isi, terus boleh dapat, dan murid boleh share terus dalam WhatsApp cikgu atau Telegram cikgu atau sebagainya. Email pun boleh, nanti saya akan tunjuk dia. Okey, itu pengenalan lah daripada saya. Okey, kita pergi kepada isu inovasi yang saya ni kan. Okey, cuba cikgu tengok gambar yang pertama ni cikgu. Saya letak ada gambar muka merah, sedih dia kan. Cikgu nampak tak dia buat, ini kita panggil tekan to be. Okey, ataupun kita panggil push up dalam bahasa Inggeris. Okey, ini adalah satu teknik pelaksanaan tekan to be yang salah, yang kurang tepat. Bagaimana yang tepat? Yang bawah ni. Nampak tak? Kenapa benda ni berlaku, cikgu? Kenapa benda ini berlaku? Kerana kebanyakan murid kita tak menguasai konsep kecergasan tu. Kenapa kita perlu berada dalam keadaan yang badan dan kaki selari, tegak dan selari? Okey, kenapa kita letakkan span di sini? Ini adalah alat pengukuran dia lah. Okey, bagaimana keadaan murid ini? Tangan dia perlu straight. Kepala dia macam mana? Macam ni. Okey, jadi terdapat juga murid ni dia kurang berkemahiran, okey, dalam melaksanakan topik dalam unit kecergasan berdasarkan kesihatan KSSM tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Begitu juga suara rendah lah, KSSR kan, darjah 4 sehingga darjah 6. Jadi namun demikian terdapat murid yang cepat merasa tiada rujukan dan cara untuk melaksanakan sendiri di rumah. Sebenarnya cikgu, semakin kita berlatih, semakin mudah murid itu untuk memahami. Kenapa? Ada di antara cikgu-cikgu yang mungkin di luar sana, ada bertanya pada saya, kata, Cikgu Mai, ujian segak ni kan, mana kita boleh bagi tahu kat murid cara pelaksanaan? Tidak cikgu. Okay, nanti saya akan tunjuk dalam klausa kaedah yang telah disarankan oleh pihak kementerian. Kerana ada satu klausa yang mengatakan murid boleh melaksanakan latihan ujian segak di rumah bersama guru, bersama rakan dan keluarga. Sebab itulah idea tercetus apps Bu Segak saya ini berlaku. Sebab kita boleh buat latihan di rumah cikgu. Okay, mungkin cikgu tak terfikirkan sebenarnya benda ni boleh dilatih di rumah. Okay. Oleh itu, inovasi yang saya ilhamkan ini adalah tujuan untuk memudahkan guru dan juga murid. Okay. Jadi hasil pelaksanaan inovasi kepada murid sekolah ini, saya dapati memang dapat mengatasi beberapa isu, iaitu murid dapat menguasai dan memahami konsep kecergasan dengan lebih cepat dan tepat. Itulah yang saya katakan tadilah. Kenapa saya cipta apps ini. Baik, ini isu yang selalu kita dengar lah. Okay. Ini daripada Kementerian Kesihatan. Okay. Jadi dalam bahagian pemakanan KKM, okay, saya dapat daripada ni lah website Kementerian Kesihatan, iaitu bahagian pemakanan. Masalah berat badan dan obes ni di kalangan kanak-kanak dan remaja, kalau kita tengok, 1 daripada 3 murid sekolah rendah berumur 7 hingga 12 tahun ni, dia orang berat melebihi dan mereka berada dalam zon obes. Obes apa cikgu? Obesity. Okey? Dan manakala 1 daripada 4 murid sekolah menengah 13 tahun hingga 17 tahun berlebihan berat badan dan obes. Okay. Kalau kita tengok ni, takut cikgu sebab itu kadang-kadang kita rasa ada murid yang mereka tak tahu sebenarnya. Okay?
Mereka tak tahu sebenarnya mereka di kalangan murid yang berlebihan berat badan. Sebab apa? Sebab tak pernah pun ukur BMI mereka berapa. Betul tak? Okey. Jadi, kalau kita biarkan benda ni berlaku, kalau kita tak ubah persepsi ibu bapa, guru dan murid itu sendiri, so semakin kuranglah murid yang aktif ataupun murid yang cergas di kalangan kita. Okey? Jadi kalau kurang aktif dalam kelas pun dia lesu, lemah, okey? Nak bangun pun malas, nak bergerak pun malas, nak turun tangga pun tak larat. So apa akan jadi pada kita punya generasi? Semakin kurang daya aktif. Okey? Baik. Saya pergi kepada slide seterusnya. Okey, ini yang saya cakap tadi cikgu. Berkaitan tentang panduan standard kecergasan fizikal kebangsaan. Ini adalah rujukan saya. Dan saya bina apps ini adalah berdasarkan kepada rujukan daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan ini. Okay, ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini adalah rujukan saya dan ada satu klausa di sini. Okey, ini adalah pelaksanaan ujian segak cikgu ya. Ada satu klausa kalau kita tengok di sini nombor 5. Okey. Murid digalakkan membuat latihan ujian segak secara individu bersama-sama rakan atau keluarga mereka. Apa maksudnya cikgu? Apa maksudnya? Ini adalah jawapan kepada soalan rakan saya hari tu. Dia di sekolah mana ya? Di sekolah Selangor tak silap saya. Dia kata kat saya ulang balik soalan dia. Dia kata, Cikgu Mai, kenapa ya ujian segak ni bukankah kita tak boleh buat di rumah sebab peralatan tak ada. Okey? Satu peralatan tak ada, satu kaedah pelaksanaannya tidak standardized. Cikgu jangan terlalu stereotype. Okey, ataupun kita panggil kita tak faham konsep. Konsep kecergasan ini dia adalah satu konsep yang mana kita kena murid itu berupaya untuk melaksanakan sesuatu latihan fizikal itu tanpa rasa penat. Jadi kalau kita nak dapatkan tahap kecergasan seperti itu melalui apa cikgu? Melalui latihan. Apa-apa sukan, apa-apa kecergasan mesti melalui latihan. Jadi sebab itu saya tercetus idea saya nak membina apps Busegak ini dengan saya baca satu klausa daripada Kementerian Pendidikan yang mana ujian segak ni boleh dilaksanakan secara latihan di rumah bersama ibu bapa. Jadi kalau di rumah bersama ibu bapa, apakah panduan yang kita nak kena buat yang mudah adalah dengan melihat handphone, betul tak? Nak tengok video. Sebab tu saya cipta apps ini. Okey, ini klausa dia. Ini menjawab soalan yang ramailah cikgu, bukan seorang cikgu yang bertanya pada saya, ada beberapa orang yang bertanya dan benda ini memang saya dah fikirkan apa dia punya pro and cons dia bila saya cipta apps ini. Okey, jadi tak ada masalah cikgu, apps ini hanyalah untuk latihan kepada murid saja. Okey, jadi saya pergi kepada fasa penjenamaan semula inovasi saya. Baik cikgu, sebelum saya cerita yang seronok-seronok je kan cikgu kan, saya tak cerita yang bagaimana jerit perih saya mencipta inovasi ni. Bukan jerit perih lah, sebenarnya saya suka kepada teknologi. Betul cikgu, saya suka pada teknologi. Saya suka bermula pada era pandemik tahun 2020. Okey, saya dapat satu idea saya nak cipta kerana pada waktu itu keluar satu perkeliling daripada kementerian, ujian segak dibatalkan untuk semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya ni sebagai seorang guru PJ, KPPJ, saya rasa sangat down lah. Saya rasa sangat down dan saya rasa benda itu yang selalu saya tunggu-tunggu setiap tahun sebenarnya. Okay. Lepas tu saya terfikir, kenapa ya ujian segak ini, why not ujian segak ni kita buat di rumah? Sebab murid tak boleh pergi sekolah, cikgu pun tak boleh pergi sekolah, betul tak? Tapi
kalau mereka tak dibenarkan ke sekolah sehingga satu tempoh yang lama, contohnya dalam 3 hingga 6 bulan tak dapat pergi sekolah. Bila sesi persekolahan boleh dibuka dan murid dibenarkan untuk pergi ke sekolah, adakah mereka ingat konsep ujian segak ni? Walaupun tahun lepas mereka pernah buat ujian ni, mesti mereka dah lupa, betul? Even cikgu sendiri pun akan lupa, betul tak cikgu? Sebab itulah saya cipta inovasi ni. Yang pertama pada bulan Disember 2020. Waktu tu seingat saya belum lagi kita PKP waktu tu, tapi kita dah dengar-dengar di negeri China ada virus COVID, coronavirus. Waktu tu coronavirus kan. Kita dah dengar-dengar China dah start buat sekatan perjalanan dan sebagainya. Dah mula sampai ke negara-negara Asia. Dan saya terfikir benda ni kalau berlarutan, mungkin Malaysia pun akan terbabit sama. Jadi betul cikgu, Malaysia pun terbabit sama dan sekolah-sekolah di Malaysia pun tidak dibenarkan untuk guru dan murid pergi ke sekolah. Betul tak? Sejak tu saya start buat untuk penjenamaan inovasi Busegak yang pertama, iaitu saya panggil Busegak 1.0. Okay. Waktu ni huru-hara inovasi saya cikgu. Sangat huru-hara. Waktu tu prototype saya hanya menggunakan MIT Inventor. Saya tiada kepakaran dalam bidang teknologi cikgu. Saya cikgu PJ. Saya cikgu PJ yang belajar subjek PJ saja. Sains sukan dan sebagainya. Saya tidak pernah didedahkan dengan teknologi mencipta atau programming code. Tidak pernah. Jadi bagaimana saya nak mencipta ni? Saya kata, why not saya tengok YouTube. Okay? Apa-apa semua saya tengok YouTube. Saya buka YouTube, saya tengok macam mana nak cipta apps ya. Okay, saya type cara mencipta aplikasi. Okay, dan keluar satu apps yang kita panggil sebagai MIT Apps Inventor. Okay, waktu tu saya rasa macam seronoklah belajar coding. Okay, nak mencipta coding. Saya bermula daripada situ. Saya cipta untuk saya buat paparan depan dulu. Paparan depan dibantu oleh suami saya. Suami saya pun seorang jurusan dalam bidang sains sukan juga, tapi bukanlah orang IT yang sebenar, tapi disebabkan oleh minat kami sama, kami suka kepada teknologi, jadi sama-sama belajar dan saya minta dia bagi idea dan sama-sama buat. Dia pun bantu waktu tu. Kita sama-sama tak kerja kan waktu tu, PKP, duduk di rumah. Jadi kita buat. Saya kata, okay, saya komen. Dia komen, cantik. Okay, paparan tidak menarik. Kemudian saya cipta lagi, kemudian kita buat lagi penjenamaan Busegak 2.0. 2.0 waktu ni satu je, dia sama macam paparan yang kita tengok sekarang, tetapi waktu tu paparan itu tiada butang kongsi keputusan atau kongsi grade anda. Tiada butang tu. Jadi saya kata, kenapa kita perlu screenshot dan hantar kepada orang? Jadi murid tu ada tak satu butang yang kita boleh tekan dan terus murid itu boleh send terus kepada WhatsApp guru ataupun send terus kepada Telegram guru. Jadi keluarlah pula Busegak 3.0 version 3 yang mana ada satu butang di bawah tu, butang share yang boleh di-share oleh murid terus ke WhatsApp guru, terus ke Telegram guru. Cikgu boleh terus dapat result tu. Tak perlu nak screenshot dan sebagainya. Okeylah. Saya cerita daripada apa yang saya pelajari tu tadi, okay? Daripada MIT Inventor, saya belajar melalui YouTube sahaja, cara coding. Okay, kemudian saya bukan buat ikut sesuka hati, tetapi berpandukan rujukan daripada buku panduan buku ujian segak oleh Kementerian Pendidikan. Okay, dia ada norms dalam tu, ada norma-norma dia. Kemudian lepas dah selesai,
Selepas dah berpuas hati dengan apps itu, semua orang dah bagi komen, saya daftarkan dalam Google Play Store lah. Okay, ada bayaran, bayaran dia lebih kurang dalam duit Malaysia RM100 waktu tu dan lebih kurang $40 lah. Lebih kurang $40. Pada saya okey lagi lah RM100 kan, kita boleh kongsi dengan ramai orang. Okey, seterusnya ini saya punya QR code ya cikgu, QR code bagi guru-guru yang ingin download lah dalam aplikasi Android Play Store. Okay. App Store saya rasa tak ada lagi. Yang pengguna Apple atau sebagainya tak ada lagi. Sebab saya pernah cuba untuk mendaftar, saya tak pasti, mungkin yuran dia agak mahal sedikit waktu tu. Jadi mungkinlah akan datang, insyaAllah saya akan cuba untuk pengguna-pengguna iPhone dan sebagainya. Tetapi buat masa sekarang adalah pengguna Android lah, Google Play Store. Okay, ini dia punya paparan dia dalam aplikasi tu. Okay. Okay, ini saya tunjukkan cikgu ya, satu-satu. Okay, ingat cergas, ingat bersegak. Ingat cergas, ingat bersegak cikgu ya. Ini. Baik. Cikgu-cikgu yang nak tahu, yang teruja tadi, saya tahu tadi ada cikgu-cikgu yang excited dan teruja nak download. Boleh download cikgu? Scan saja. Mungkin cikgu Nabila boleh masukkan link di situ. Okay, download dalam Play Store, Google Play Store. Okay, boleh tengok terus. Download siap-siap cikgu. Okay. Baik. Ya, kehadiran akan diberi hujung ya. Nanti cikgu Florida. Okay. Baik. Ini adalah aktiviti ujian segak. Yang pertama, perkara yang perlu kita buat adalah kita timbang berat badan. Okay. Okay. Kemudian kita ambil tinggi murid. Okay. Berat badan dan murid. Kenapa cikgu kita nak kira BMI mereka? Okay. Selepas itu kita dah isi dalam satu borang transit lah. Borang transit ni cikgu boleh cipta sendiri borang transit cikgu. Tak ada masalah cikgu. Ciptalah sendiri borang transit cikgu. Saya hanya cipta borang transit saya yang dia diguna pakai sekian lama, banyak tahun. Hanya borang kecil saja. Hanya untuk mengisi berat dan kita nak ambil raw data cikgu daripada murid. Okay. Yang nampak putih-putih murid pegang tu adalah borang transit lah, kecil saja. Lepas dah masuk borang transit, murid-murid boleh masukkan dalam apps ni, berat dan tinggi. Okay. Dan klik pada umur kat situ. Umur murid tu berapa? Kalau dia 10 tahun, cikgu klik 10 tahun. Okay. Kalau dia 12 tahun, cikgu klik 12 tahun. Okay. Kemudian, aktiviti seterusnya adalah naik turun bangku. Okay. Naik turun bangku ni, ni ada norm selah naik turun bangku dia. Nanti dia perlu naik dalam masa 3 minit. Okay. Setelah selesai ujian naik turun bangku, murid-murid perlu mengira nadi. Okey, semasa naik turun bangku ni cikgu-cikgu, tak perlu kira berapa jumlah dia naik turun bangku, tak perlu cikgu. Sebenarnya tujuan utama kita nak suruh murid ni naik turun bangku, kita nak kira nadi dia. Okey, pulse rate dia. Pulse rate dia berapa cikgu 1 minit? Okey. Catat dalam borang transit. Cikgu cipta sendiri borang transit tu. Kemudian kita buat aktiviti tekan tubi selama 1 minit. Okey. Catat dalam borang transit. Berapa murid tu buat? Contohlah, murid tu buat dalam 25 turun naik dalam masa 1 minit. Okey, catat. Seterusnya cikgu, pergi kepada ujian seterusnya, kita buat ringkuk tubi separa selama 1 minit. Ini nak menguji apa? Menguji tahap kekuatan atau daya tahan otot. Otot apa? Otot perut. Okey. Dan selepas 1 minit, catatkan dalam borang transit. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah
mengukur jarak. Ini ada alat pengukuran dia. Kalau kita buat latihan kat rumah, kita boleh guna apa cikgu? Guna pembaris cikgu, boleh guna pembaris, tak ada masalah. Hanya latihan. Okey. Ukur guna pembaris, kita panggil aktiviti ni sebagai jangkauan meluncur. Catat dalam borang transit. Berapa jarak dia? Kalau 15, cikgu tulis 15. Kalau 20, 21, okey, cikgu tulislah 20, 21. Okey, baik. Setelah kita dah buat semua, kita catat dalam borang transit tadi, kita masukkan skor ataupun raw data tadi dalam apps tadi tu. Okey, kita pindahkan semua data dari borang transit ke aplikasi Pusega cikgu. Kemudian janaan grade diterima. Okey, cikgu boleh tekan jumlah skor di sini berapa. Kemudian cikgu boleh kongsi terus ke WhatsApp guru. Okey. Ini cara dia lah. Okey, baik. Saya sebenarnya nak minta semua cikgu download dulu apps saya tadi. Boleh tak cikgu? Dan saya nak minta cikgu kira lah berapa skor murid ni agak-agak. Okey. Cikgu kira skor murid ni agak-agak berapa cikgu? Buka dalam apps cikgu. Okey. Boleh tak? Cikgu dah download. Cuba cikgu download dulu saya punya apps tu. Keluar apps Pusega. Okey. Okay cikgu cikgu try download apps Pusega di paparan dia. Okey. Situ cikgu boleh pilih lelaki. Okey. Dan kita masukkanlah. Okey, cikgu-cikgu yang masih belum download, cuba cikgu try download. Kita buat sama-sama hands on ni. Kita buat sama-sama tutorial ni. Kita buat latihan ni bersama-sama cikgu dengan saya. Okey. Kita try masukkan berapa dia punya tinggi dia cikgu. Okey, tinggi dia 170, berat dia 68. Okey. Kemudian umur dia berapa? Kalau 3 alfa, okey, ini umur dia adalah tingkatan 3. Okey, 15 tahun cikgu. Okey, berapa dia punya BMI dia cikgu? Cikgu boleh tulis kat situ. BMI dia berapa cikgu? Siapa dah try buat? Okay, kalau kita dapat kat sini kita tengok BMI dia adalah 23. Iaitu kategori berlebihan berat badan. Okey. Baik. Kita masuk, kita tekan kepada kembali dan kita pergi kepada ujian yang pertama. Skor dia adalah 98. Cikgu masukkan skor 98 dan masukkan umur dia. Berapa cikgu skor dia? 3. Cikgu catat 3. Okey, belum dapat. Okey, tekan kembali. Pergi kepada tekan to be. Okey, berapa skor dia cikgu? 26. Cikgu type 26. Kemudian umur 15 tahun. Skor dia berapa cikgu? 4. Okey, kembali tekan. Okey, cikgu masuk kepada ringkuk to be separa. Berapa skor dia cikgu? 22. Okey. Baik. Cikgu nampak zero. Okey, 23 lebih berat badan. Betul cikgu? Thank you cikgu. Okey, kita sekarang kita masukkan skor lain pula cikgu. Skor yang ujian-ujian tu kita cuba cikgu. Okey, bagi ringkuk to be separa, dia punya skor adalah 4. Okey. Kita kembali. Lepas tu kita pergi tengok kepada jangkauan melunjur. Berapa skor dia? 21. Masukkan cikgu. Data dia 21. Kemudian kita tekan 15 tahun dan skor dia berapa? 2. Okey, ini skor yang terakhir yang akan kita masukkan ke dalam apps ini. Okay, kita tekan kembali dan kita tekan semak grade anda. Okey, tekan semak grade anda. Okey, kita masukkan semua skor tadi. Ujian yang pertama, naik turun bangku, skor tadi berapa? 3, tekan. Tekan to be berapa cikgu? Skor dia 4, tekan. Ringkuk to be separa berapa cikgu? 4. Okey, tekan 4. Kemudian jangkauan melunjur berapa cikgu? 2. Tekan 2. Dan kita klik jumlah skor. Dan dapat di situ jumlah skor keseluruhannya berapa cikgu? Yes, 13. Betul cikgu Rashidah.
13. Iaitu kategori apa cikgu dia? C. Betul? Baik. Okay, C. So murid ini kategori C. Okay. Masih lagi cerdas. Okay, baik. Ataupun kita panggil dia, kategori dia adalah kategori baik. Okay cikgu. Senang tak cikgu? Senang tak? Okey, senang je. Lepas tu cikgu boleh tekan kongsi keputusan anda. Tekan kongsi, kat situ akan keluar paparan Telegram, Facebook, chats, WhatsApp dan sebagainya. Apa sahaja Google Drive, cikgu boleh tekan. Okey, cikgu nak bagi WhatsApp lah kat orang. Okey, cikgu letak. Okey, saya bagi dekat cikgu Nabila Farhana. Okey. Itu grade dia. Okay. Grade dia C, skor dia 13, kategori dia baik. Dia akan keluar macam tu. Okay. Baik. Saya nak pergi kepada yang seterusnya lah. Amirul, okay, berapa skor Amirul tadi? Yes. Ya, betul Cikgu Nabila. Itu dia punya paparan dia. Jadi dia dapat grade C, skor dia 13, kategori dia dalam kategori yang baik. Okay. Baik. Kita buat lagi sekali cikgu, boleh tak? Last. Okay, Amira ni tititan 3, murid perempuan pula. Kita tengok murid perempuan punya skor cikgu berapa. Okay, siapa nak buat? Boleh try buat cikgu? Boleh try buat? Seronok cikgu kalau buat. Okay, try. Berapa berat Amira? BMI dia berapa cikgu? BMI dia? Jom kita buat. Okay, BMI dia tinggi 155. Okay, sesama kita buat 155 tinggi. Berat 42.5. Okay, type 42.5. Umur dia 15 tahun. Adakah dia dalam kategori normal? Normal ke cikgu? Ataupun dia kurang berat badan? No? Normal ke? Okay. Siapa dapat normal? Berapa dia punya normal dia? 17.6. Okay. Yes, Cikgu Afiqah. Thank you. Very good. Okay. Kita pergi kepada klik pada kembali. Okay. Klik kepada kembali. Kita masukkan skor dia cikgu. Masukkan skor dia. Naik turun bangku dia berapa? Naik turun bangku dia 88. Okay. Ini Nadi Okay. Baik. Naik turun bangku dia 8. Jadi skor dia 4. Cikgu tulis 4. Ingat. Okay. Kembali. Kita pergi kepada tekan to be. Jadi tekan to be dia 15 cikgu. 15. Kita tekan 15 tahun. Skor dia berapa? 3. Kemudian kita kembali. Kita pergi kepada lingkup to be separa. Berapa dia punya skor cikgu? 13. Okay. Skor dia adalah 3. Kemudian dia buat jangkauan melunjur cikgu. Jangkauan melunjur dia berapa? 26. Dan umur dia 15 tahun. Okey, skor dia adalah 2. Okey, masukkan skor-skor yang tadi ni ke dalam semak grade anda. Okey, masukkan tadi 4. Naik turun bangku. Tekan to be 3. Lingkup to be separa 3. Jangkauan melunjur 2. Jadi jumlah skor dia berapa cikgu? Apa dapat tu? Siapa dapat saya bagi kredit lah kat dia. Hadiah. 12. Thank you Cikgu Afiqah. Kategori apa? Boleh share tak keputusan? Share keputusan anda. Masuk dalam WhatsApp. Dan share. Saya share lagi dekat Cikgu Nabila tu. Okay. Okay. So kalau ada murid-murid yang dia suka kepada numbering, dia jadi seronok lah. Oh, bila dia, ya Cikgu Rashidah, ya 12 baik. Yes, itu skor dia. Grade C, skor 12, kategori baik. Nampak Cikgu? Jelas kan? Murid terus dapat result dia. Betul tak? So apa dia rasa bila dia tahu result dia? Oh, bila dia tengok kawan dia, awak dapat berapa? Seronok, betul. Bila dia dah tahu kawan dia dapat berapa, dia dapat sikit, kawan dapat banyak. Dia rasa nak teruja nak tahu. Teruja nak meningkatkan dia punya skor dia. Betul tak cikgu? Ya betul. Menariknya. Ya betul cikgu, menarik. Memang menarik. Sebab tu dia boleh jadi salah satu bahan bantu mengajar kita lah kat sekolah.
Kadang-kadang ada sekolah yang sekolah saya tak dibenarkan bawa handphone cikgu. Cikgu, sekolah saya, mana-mana sekolah dalam Malaysia tak dibenarkan bawa handphone. Betul tak? Betul tak cikgu? Tak perlu risau cikgu. Cikgu boleh try buat, contoh macam saya, buat satu program ataupun kita buat satu kaedah dengan murid. Okay? Satu program dengan murid yang mana kita nak program intervensi atau sebagainya kan, nak meningkatkan prestasi kecergasan murid kan, kita selalu ada program intervensi tahunan dan sebagainya. Kita boleh jadikan dia sebagai salah satu program kita. Okay, minta murid bawa handphone tapi cikgu pegang handphone tu, dan bila nak buat aktiviti tu baru keluarkan handphone tu. Okay, boleh cikgu, tak ada masalah. Dan murid boleh buat kat rumah cikgu. Boleh latih kat rumah. Bila contoh dia latih, cikgu saya nak buat latihan ujian segak lah cikgu, boleh. Download apps Busegak. Okay, download apps Busegak, try buat kat rumah. Dan saya rasa ada di antara kita yang nak tahu sangat result dia. Dan okay, berapa awak punya skor? Contoh, cikgu tu tanya. Dari rumah ke rumah je, tak ada masalah. Dan dia send saja melalui WhatsApp kita. Cikgu, saya dapat sekian cikgu. Ya, Cikgu Syarif. Betul Cikgu Syarif. Nampaknya Cikgu Syarif dah ada kongsi dengan keputusan. Seronok kita buat. Okey. Menarik dan senang. Ya betul, menarik dan senang cikgu. Okey. Baik. Saya share lagi. Okey, jadi kita dah tahu skor Amira tadi tu dia normal. Kemudian berat badan dia tadi normal dan dia dapat skor C, 12 skor dia. Okey. Baik, ini adalah saya buat inovasi ni. Saya bandingkan dengan murid yang tak pernah gunakan apps dengan murid yang gunakan apps. Okey? Dia memang nampak ada perbezaan cikgu. Perbezaan dia bila guna apps ni, dia punya skor dia lagi tinggi cikgu. Murid yang tak pernah guna apps, dia memang tak tahu skor langsung, result dia sangat rendah. Dan bila dia dah berlatih di rumah guna apps, dia jadi tinggi ataupun kita puas hati dengan result dia lah. Okey. Baik. Ini antara saya punya impak inovasi lah. Pada bulan Mac 507 orang yang download dalam Google Play Store saya. Tapi bila saya tengok dia meningkat pada bulan April seramai 1,500 orang. Okey, 1,050 orang, 1,050 orang. Dan yang terbaru saya tak sempat lagi nak ni, dalam 1,200 baru-baru saya check. Okey. Jadi cikgu tak perlu risau, tak perlu bayar pun nak download app saya ni cikgu ya. Boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Okey, ini impak luar jangka lah saya tengok. Bila saya guna apps ni, kita nampaklah perbezaan kalau dia merentasi kurikulum cikgu saya punya apps merentasi kurikulum, budak sekolah rendah boleh guna, budak sekolah menengah pun boleh guna. Jadi benda ni tidak tertakluk kepada sekolah menengah saja, walaupun saya mengajar di sekolah menengah. Di penggunaan dia tidak limited. Cikgu sekolah rendah boleh guna cikgu. Okey, baik, ini gambar-gambar yang saya laksanakan dengan murid-murid saya. Mereka bawa handphone. Ini satu kelas saya minta mereka buat gunakan handphone dan mereka sangat seronok, teruja. Betul kata cikgu-cikgu, sangat seronok, teruja. Ini saya buat pembentangan dalam di peringkat jabatan, okey, di peringkat negeri. Dan waktu ni saya dapat johan lah, okey, pertandingan inovasi ni. Dan juri ni sangat salah seorang juri ni Puan Liu tak silap saya, dia rasa teruja, dia kata seronok guna app saya ni sebab dia pun boleh kira anak dia punya BMI sebab anak dia obes, dia kata selama ni dia tak tahu pun rupanya anak dia berlebihan berat badan. Seronok boleh buat kat rumah. Okey. Ini saya buat satu program cikgu. Saya buat program, saya iklankan dengan murid-murid. Pertandingan lah. Pertandingan siapa skor paling tinggi. Seronok cikgu dengan murid. Kita buat di sekolah. Waktu ni menjadi salah satu program akademik lah PJ. Kadang-kadang kan kita program akademik PJ kita terfikir nak buat apa ya. Sebab PJ ni dia terlalu limited sebab kita tidak macam subjek-subjek lain. Jadi cikgu boleh try buat program akademik. Bulan akademik kan, kita ada bulan akademik. Saya buat
waktu ni dengan sahabat saya ni, Cikgu Fadil, ada beberapa cikgu lagi, Cikgu Salma, Cikgu Hairi dan sebagainya. Okey, ni keberkasan inovasi saya lah. Yes, ini respon daripada guru, daripada guru yang pernah guna. Guru-guru ni bukan di Kuala Lumpur saja, ada guru di Sandakan dan sebagainya tu, dia orang bagi respon lah. Bila saya buat macam grade macam ni, rate apa kita panggil sebagai 1 hingga 5, penggunaan di tahap penguasaan murid akan meningkat, seronok, kemudian boleh jadi bahan BM, okey, dan membantu PAK 21 kita cikgu. Okey, kalau ada Nazir nak tengok ke, ada yang guru-guru yang memohon guru cemerlang, UPJ atau pencerap, okey, cikgu-cikgu kita punya pentadbir nak mencerap kita boleh gunakan cikgu. Sorry cikgu dan dia mudah diakses cikgu, tak susah pun, cikgu download je. Okay, lepas tu dia beri gambaran sebenar ujian segak sebenar cikgu, sebab dalam tu ada video, cikgu boleh tekan video dalam apps itu. Kemudian memberikan motivasi lah pada murid nak dapat skor yang terbaik. Dia motivate murid. Bila dia tahu skor dia, motivate. Okay. Baik, ini adalah respon daripada YouTube saya, YouTube channel saya. Okay, dia kata kreatif dan idea yang bernas, mudah untuk sekolah guna dan pelajar dapat kira skor dengan sendiri, mudah, cepat dan pandai terbaik. Okay, ni ada Cikgu Khairul Azwam, ni ada cipta inovasi. Okay, ni waktu ni saya ni. Okay, ini respon daripada sahabat-sahabat saya, bukan sahabat saya daripada, ini dari Selangor, ini Cikgu PJ dari Melaka. Okay, kita nak dengar, rasanya tak boleh nak dengar lah respon ni saya rasa. Maklum malas lah, nanti saya boleh share dalam saya punya YouTube, cikgu-cikgu boleh share. Okay. Kemudian ini maklum malas daripada murid. Mungkin tak dengarlah suara di sini lah. Mak cikgu. Okay. Okay, ni ada saya punya video. Cikgu boleh tengok lah kat sini. Nanti saya share saya punya YouTube channel. Okay, YouTube channel saya. Okay, cikgu boleh, Cikgu Rara, cikgu boleh tengok, kat situ banyak juga saya share tentang montage, cara membuat montage dan sebagainya lah. Okay. Kemudian ini video dekat ni lah. Okay, ada soalan tak cikgu? Mungkin ada di antara kita nak bagi soalan pada saya. Seronok saya bercakap, saya sampai saya lupa nak tanya, ada tak guru-guru yang nak bertanya soalan kepada saya? Jangan rasa-rasa muskil lah tentang ni. Okay. Okay, boleh tanya soalan cikgu? Ada soalan? Okay, cikgu bolehlah bagi maklum balas juga. Okay, tumpang rasa bangga cikgu dapat apps. Ya, saya sebenarnya, ya betul, terima kasih cikgu. Sebenarnya kadang-kadang kita tak pernah tahu bahawasanya kita ada kemampuan untuk buat sesuatu. Cikgu jangan rasa rendah diri. Cikgu jangan rasa subjek kita ni adalah subjek yang terpencil. Kita kena sentiasa yakin bahawasanya kita nak buat sesuatu tu sesuatu benda yang kita rasa seronok. Kita kejar apa keseronokan dalam diri kita cikgu. Itu saya punya prinsip. Saya pergi sekolah, saya nak rasa seronok. Saya seronok nak jumpa murid saya teruja nak jumpa murid saya seronok nak kongsi benda dengan murid saya, benda-benda barulah, benda yang teknologi dan sebagainya. So kalau cikgu ada maklum balas, boleh share maklum balas dengan saya. Okay, nanti saya tengok. Syabas sebab dapat bina apps. Ya, terima kasih cikgu, subjek PJ. Okay, itu saja perkongsian saya cikgu Nabila. Saya serahkan kepada moderator lah. Okey moderator kita.
Okey. Terima kasih Cikgu Maisara. Perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat sebagai seorang guru PJK atau cikgu yang bukan ajar PJ boleh guna apps tu untuk anak-anak sendiri dengan harapan mana tahu satu hari nanti Cikgu Maisara akan upload apps tu dalam App Store mungkin. So ramai lagi guru-guru lain yang boleh dapat memanfaatkan aplikasi tu. Ya. Kan. Okey, di sini saya ingin menyatakan pautan kehadiran telah diberi di ruangan chat. Para peserta boleh klik pada link pautan yang diberikan dan isi maklumat yang diminta, dan e-sijil akan dihantar melalui email setelah Google Form tersebut lengkap diisi. Okey. Okey. Baik. Terima kasih kepada Cikgu Maisara atas perkongsian yang sangat-sangat menarik hari ini. Betul tak? Tak sangka PJ pun kita boleh buat subjek PJ tu menarik. Kita Ya, boleh buat murid lagi rasa bukan sekadar main je. Tahu kadang main je, tapi untuk kesihatan, kecerdasan murid-murid kita juga. ya. Tak? Betul. So siapa-siapa yang belum tak pernah lagi jadi cikgu PJ ke lepas ni mudah. Kalau terkena jadi cikgu PJ, bolehlah guna aplikasi Busega ni. Sebelum kita tutup, saya mohon cikgu-cikgu ataupun para-para peserta yang lain, kita nak ambil gambar untuk sesi Ya. fotografi sebagai kenangan pada hari ini. Cikgu-cikgu boleh buka webcam untuk kita ambil gambar sekejap. Ya, betul. Program ni sangat bermanfaat pada petang ni. Okey, ada lagi? Buka kamera, jom kita ambil kenang-kenangan sesi perkongsian hari ini. Okey, dah. Okay, saya akan mula untuk ambil gambar yang pertama. Dia ada 4 muka surat. Okey. Okey, muka surat yang pertama. Senyum. Okey, 1. Sekejap, yang kedua. Senyum. Okey, ada lagi. Dan akhir sekali senyum. Kita tak tahu page mana. Senyum, senyum je. Senyum. Okey. Untuk pengetahuan semua yang berminat untuk join sesi untuk mendaftar, untuk tahu lagi lebih lanjut tentang sesi CDL yang lain, sama ada yang akan datang ataupun berminat untuk melihat, menonton sesi-sesi rakaman yang lepas, cikgu-cikgu boleh pergi ke laman web connecting.learning, di mana di situ cikgu-cikgu boleh lihat atau tonton rakaman yang lepas dan mendaftarkan diri untuk sesi yang akan datang juga. Okey, pada minggu hadapan, pada minggu hadapan, kita akan ada sesi CDL Hands-on Online Session siri ke-63 yang bertajuk aplikasi TRIS dalam RPH untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dunia sebenar oleh murid dalam STEM. Okey, kita ada Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab yang akan berkongsi dengan kita pada minggu depan, hari Jumaat 4 November 2022 pada masa yang sama 3 petang hingga 4:30 petang. Cikgu-cikgu boleh daftar, itu ada link di situ yang cikgu boleh copy dan juga isi borang pendaftaran di situ. Dan borang pendaftaran ini boleh mula diisi mulai sekarang. Okey, saya mengharapkan hari ini perkongsian hari ini memberi manfaat kepada semua, dan juga mungkin ada cikgu yang tertunggu-tunggu minggu depan apa pula perkongsian yang akan
dibentangkan oleh guru pakar CDL. Sehingga kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Nabila. Terima kasih.